Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang kepada semua geng bayang yang hadir menonton Hey Shadows Channel pada malam ni. Seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Orang geng bayang semua, pada hari ini Shadows bakal kongsikan dengan korang pengalaman yang dialami oleh Syaril dan keluarganya ketika bercuti di sebuah apartmen yang terletak di Bukit Merah, dan apartmen itu dinamakan Suria Apartment. So beberapa insiden yang kurang manis berlaku kepada Syaril dan keluarganya, especially yang paling kesian yang berlaku kepada dua orang anaknya yang masih kecil lagi. So kalau korang nak tahu apa yang telah berlaku kepada keluarga si Syaril ni sampai terlalu ekstrim takut dia, apa lagi, Syaril pun malah nak cerita panjang. Tanpa membuang masa, jom kita perdengarkan kisah seram pada hari ini. Seperti biasa, kita roll intro dulu. Piu. So, kisah kita bermula di mana Syaril dan juga keluarganya baru saja selesai bercuti di Pulau Pinang. So, time tu bukan nak katakan cuti sekolah ke ataupun cuti perayaan ke. Syaril ni dia ada habit di mana dia akan pergi bercuti bila time orang bekerja, bila time bukan cuti sekolah. And nasib baik pada waktu itu, anak-anak Syaril ni, dia ada dua orang anak. Seorang berumur dalam 3 tahun dan seorang lagi dalam berapa bulan macam tu lah, dah nak masuk setahun. So consider tak ada lah tanggungjawab dari segi nak pergi sekolah ke apa. So memang mudah lah buat Syaril nak bawa ahli keluarganya bercuti di, orang kata, off peak season lah. So pada macam saya cakap tadi, time tu diorang baru selesai bercuti dekat Penang, 3 hari kat sana. Dan Syaril terfikir, aku ada lagi 3 hari bercuti lagi kan, takkan nak bazir balik KL semua kan. So Syaril pun terfikir untuk melawat salah satu saudaranya yang terletak dekat kawasan Bukit Merah. So Syaril fikir, since alang-alang dia nak on the way ke situ, might as well tidur sehari lah dekat area Bukit Merah tu kan. And then bila dia check harga resort Bukit Merah semua benda tu, yalah dia tak nak spend banyak kan, semalam je pun. Dan dia punya survey, akhirnya si Syaril ni terjumpa satu apartmen ataupun service apartmen di mana orang kata bilik dia satu malam tu agak murah lah, dalam RM89 macam tu. RM90 lah, kita bundarkan senang cerita. Dalam RM90 macam tu. So bagi Syaril cakap, ini good deal ni, memang murah lah untuk satu bilik ke 2 bilik macam tu kan. Lepas tu ada swimming pool lah dekat dengan Bukit Merah kalau budak-budak ni nak pergi taman air ke apa kan. So pagi tu lepas Syaril dah jumpa bilik tu, Syaril pun buat panggilan dekat Bukit Merah, Suria Apartment tu macam biasa, buat booking everything all. And nasib baiklah pada ketika itu, of course since non-peak season, so adalah bilik. So Syaril pun bagi tahu isteri dia everything all. Isteri dia pun setuju dan mereka pun berganjak daripada Pulau Pinang ke Suria Apartment yang terletak di Bukit Merah. Alright, so perjalanan daripada Pulau Pinang ke Bukit Merah ni tak adalah jauh mana, sebab Penang ke Taiping baru sejam lah. So maybe dalam 45 minit macam tu lah, lebih kurang. So dalam 45 minit macam tu, diorang pun tiba dekat kawasan area Suria Apartment tu. Dan isteri si Syaril ni tegur si Syaril. Dia kata, bang, kenapa tempat ni macam sunyi semacam lah, macam tak ada orang lah. Which keadaan tu sampai hari ni kadang memang nampak macam seolah-olah tak ada orang yang pergi situ tau. Dia macam ibarat macam padang jarak, padang terkukur. Pepatah orang cakap lah kan. Nampak macam sunyi, sepi. Tapi ada je bila orang kata, bila time cuti sekolah ke perayaan ke, tempat tu memang fully book lah. Itu apa yang saya harus dengar lah kan. So pada ketika itu, bila Syaril sampai kat kawasan tu, tempat tu memanglah boleh dikatakan luas, and adalah bangunan apartmen dia semua macam tu lah. So si Syaril ni pun carilah, akhirnya dia jumpa lobby tu, and Syaril pun bawalah keluarga dia semua nak pergi check in. So selalunya macam biasalah check in pukul 3 macam tu tau. So tapi kebetulan since tak ada orang yang stay dekat situ dan ada bilik-bilik yang dah disediakan, so orang yang jaga service apartment tu pun cakap tak apalah, cik boleh masuk lah, kita bagi can lah, bagi masuk awalan. So bayaran pun dibuat. Syaril cakap, okey, kita letak semua barang dulu, kita pergi melawat saudara dia dulu, and lepas selesai dan baru balik. Time tu budak-budak bolehlah bawa diorang pergi mandi-mandi semua benda dekat swimming pool tu. Barulah si Syaril fikir, tak payahlah aku bawa pergi masuk taman air dekat Bukit Merah tu kan. So lepas tu diorang pun pergi jumpa saudara mara semua, dan lepas dah selesai yang tu, dalam pukul 3 ke pukul 4 yang tu, mereka pun pulang dekat apartmen diorang ni. So macam biasa, isteri
isteri si Syaril yang bernama Fira. Fira pun start lah keluar semua barang-barang, semua baju, pakaian apa yang nak dipakai untuk berenang, semua benda tu dibawa keluar. So obviously anak si Syaril yang sulung ni excited lah, tak sabar nak mandi pool semua kan. So selepas dah bersiap semua, so Syaril dan keluarga dia pun turun lah dekat kawasan swimming pool tu, and lagi epic and lagi best. Sebab apa? Maklum lah tak ramai orang, so kawasan pool tu pun memang kosong lah. So memang hanya Syaril dan keluarga je saja yang berenang-renang kat situ, santai-santai chill semua benda tu. Santai chill termasuk pula kan. So anyways, so lepas dah selesai dalam sejam macam tu, diorang habis masa dekat swimming pool. So time tu pun dah nak dekat-dekat dengan dekat pukul 6 macam tu tau, pukul 6 lebih macam tu tau. So diorang pun decide untuk keluar, and diorang pun nak kena keluar lah, pergi bandar sekejap cari makan semua benda kan. So lepas tu diorang pun naik bersiap everything all, and diorang pun keluar makan dinner. And lepas tu dah selesai dinner semua, diorang pun pulang ke rumah. So di sini bermulanya keseraman yang dialami oleh Syaril dan sekeluarga bermalam di Suria Apartment Bukit Merah. So seperti Shadows kisahkan tadi, lepas Syaril dan juga keluarganya pulang daripada makan malam everything all, Syaril seperti biasa menjadi seorang suami dan juga ayah yang bertanggungjawab, di mana dia start menyiapkan anak-anak dia untuk masuk tidur, prepare susu, semua benda tu lah macam biasa. So Syaril pun meletakkan 2 orang anaknya kat katil everything all, bagi susu lah, bersimbah-simbah sikit kan, baca storybook, semua benda tu macam apa yang Syaril selalu buatkan kepada 2 orang anak ni sebelum mereka tidur. And tak mengambil masa yang lama pun, dalam beberapa minit je tu kedua-dua anaknya pun dah masuk tidur. So tinggallah Syaril dan juga Fira ni yang masih belum lelap lagi lah. Si Fira pada ketika itu sedang busy main phone everything all. So si Syaril pun nak ambil angin sekejap, dia pergilah dekat kawasan balcony sambil tu menyala okok. Dalam senyap-senyap mat nyala okok kat situ, padahal tak isap okok kan. Syaril pun fikir takkan nak isap okok nak kena turun sampai ke bawah, lepas tu naik balik kan. So dia pandai-pandai lah, dia cover lah, senang cerita macam tu, right. So Syaril pun duduk dekat luar tu, sementara si isterinya baring atas katil sambil bermain phone. So sambil bermain phone semua benda tu, dan tiba-tiba isteri si Syaril ni terasa seperti angin sejuk yang lalu dekat badan dia tau. Dan isteri si Syaril ni, si Fira ni, berasa pelik sebab dia berada di dalam selimut. So nak kata kalau aircon ataupun kipas apa sekalipun, kalau kata ada angin lah, dia tak ada lah nak rasa ketara sangat tau. Kalau paling command pun kat area muka lah. Tapi ni dia rasa dekat seluruh badan dia seperti ada sesuatu menembusi kain selimut tu semua, and lalu dekat badan dia tau. Dia terasa angin tu macam tu tau. Dan si Fira ni pun macam terjaga kejap, dia letak phone dekat tepi and then try lah pandang sekeliling kan. And time tu bilik si Syaril dan juga si Fira ni dah gelap dah tutup lampu. Tapi si Fira ni nampak yang si Syaril ni berada dekat kawasan balcony. Sambil si Fira ni pandang dekat luar, dekat area balcony tu, si Fira ni macam menggiling kepala lah. So si Fira ni fikir, still nak terdesak gak, nak juga isap okok gak, dia tak nak lepas juga benda tu kan. Tapi Fira memahami perasaan orang-orang yang memerlukan benda-benda macam ni kadang-kadang. Lebih kurang macam itulah. So si Fira ni sambil pandang si Syaril, lepas tu menggelingkan kepala everything all, dan si Fira ni pandanglah phone dia balik. Dan apabila dia pandang phone dia balik, and time tu sekali lagi si Fira ni terasa seperti hembusan angin yang sama tadi yang dia rasa melalui badan dia tau. Dan Fira berasa pelik, mana datang angin ni? Kalau nak kata aircon dekat depan. Masalah dia sekarang, angin tu lalu daripada tepi ni kabinet, bukan ada kipas ke apa ke, and tak ada kipas pun kat situ. So Fira berasa pelik, salah ada angin macam tu lah. And Fira sekali lagi pandang dekat luar balcony. Tapi kali ni apa yang si Fira nampak membuat Fira terasa gerun dan meremang bulu romanya. Sebab apa? Sambil dia nampak si Syaril ni berdiri dekat luar balcony tu, pada waktu yang sama si Fira ni nampak seolah-olah ada satu bayangan hitam yang sedang berdiri di belakang suami dia tau. So si Fira ni rasa terkejut lah, terus dia menjerit dan panggil si Syaril masuk. Syaril pada time tu terus pandang ke belakang, buang okok dia dengan selamba badak, entah pergi mana semua, and masuklah ke dalam, fikir apa yang dah jadi kan. So si Syaril daripada balcony tu tanyalah si Fira, kenapa Fira? Kenapa awak menjerit macam tu kan? Budak-budak tengah tidur lah, nanti budak-budak bangun. Tak ada bang, saya nampak belakang abang ada sesuatu. Dan si Syaril cakap, kamu jangan main-main. Kan dah lewat malam ni, apa yang kamu cakap ada orang kat belakang saya? Mana siapa-siapa? Dan plus kalau ada orang pun saya tak rasa pun siapa-siapa kat belakang saya. Si Syaril ni bagi tahu lah si Fira benda tu kan. Dan Fira cakap, tak ada bang, saya betul nampak seperti ada satu kelibat hitam berdiri dekat belakang abang. Dan si Syaril pun cakap, awak ni mainan mata tu kot, awak ni dah penat sangat ni. Pergi tidur lah, pergi tidur. Kamu ni. Dan si Fira pada waktu tu
still rasa tak senang hati tau. And si Fira ni bagi tahu lah si Syaril, bang, masuklah tidur bang, saya tak tenang hati lah bang, tak sedap lah. Dan si Syaril pun iakan saja, tutup balcony tu punya glass sliding door tu and menghala ke arah katil. And apabila si Syaril pergi menghala katil ni, sambil tu si Syaril ni membebel lah. Syaril cakap, awak ni tak tenang. Saya ni yang tak tenang tengok awak. Faham lah kan. Dan si Fira cakap, apa bang ni, orang letih lah, penat lah, jangan tidur lah. Dan itulah jawapan yang diberikan oleh majoriti isteri pada zaman kini. Ya, penat dah, letih lah kan. Sedangkan suami dia dah menggenggam bibir, menggigit bibir kan, tak tahan kan, tak tenang. Tapi apakan daya, itulah nasib lelaki di zaman sekarang ni, ya. So kembali kepada cerita. So Syaril pun pada waktu tu duduk atas katil and terus baring lah, nak masuk tidur tau. And tak sampai beberapa minit itu dah dengar dengkuran si Syaril ni. Rupanya si Syaril ni sebenarnya penat juga, cuma dia tahan penat. And pada waktu itu si Syaril ni dah lelap tidur dah. Namun si Fira ni masih lagi belum tidur sebab dia masih tak boleh lupakan apa yang dia nampak belakang si Syaril tadi tu. So Fira ni duk fikir, terpusing sana terpusing sini, sampai satu masa tiba-tiba Syaril bangun. And Syaril pun pandang dekat si Fira, tanyalah, awak ni kenapa ni terpusing. Awak boleh tenang tak? Boleh relax tak? Terus just masuk tidur boleh tak? Dan Fira cakap, tak ada bang, I rasa tak selesa lah tadi apa yang nampak. Dan Syaril cakap, ni, kalau awak rasa tak selesa, apa kata awak baca doa, baca doa, tenangkan diri, tenangkan minda, and layanlah movie kat phone ke apa ke sementara waktu tu. Lepas tu masuklah tidur. Okey, tak payahlah duk pusing-pusing sana. Saya ni letih, saya nak tidur. Dan si Fira pun iakan saja, baca doa, everything all. And lepas tu dia pun layan phone kejap, and si Fira pun tak lama kemudian dia pun masuk tidur. Tapi benda tak habis kat situ je, Mat. Benda tak settle kat situ. Sebab apa? Dalam lebih kurang pukul 11 dekat pukul 12 malam macam tu, si Syaril ni tengah sedap tidur. Lepas tu biasalah suami isteri kan, si Syaril pun peluklah si isterinya. And lepas tu si Syaril sambil dia peluk tu, dia Syaril macam tu lah kan. Syaril dia, apa ni, bau busuk ni. So Syaril sambil mata dia tertutup, dia tanyalah isteri dia, awak tak mandi ke tadi ni? Apa bau ni? Bau peluh ni. Dan lepas tu tak ada feedback langsung daripada isteri dia tau. Dan Syaril pun tanya lagi kan, awak pergi mandi lah, bau masam semacam awak ni. Dan tak tahan saya. Syaril ni pun lepaskan isteri dia kan, berpaling arah lah kan. So lepas tu tak lama kemudian tiba si Syaril terdengar bunyi flash tau. And si Syaril ni berasa pelik, kenapa bunyi flash? Sambil si Syaril berpaling kat belah sini, si Syaril ni tengah peluk bantal dia tau. And Syaril time tu dah rasa macam tak sedap hati tau. Kalau kata isteri aku yang berada dekat tandas, siapa yang aku peluk tadi? Dan si Syaril malas nak paling balik dekat belah sana, nak tengok apa yang ada kat sebelah dia, sebab dia dah rasa tak senang lah. Dan dia dah rasa meremang semacam tu. So si Syaril ni tunggu sampailah dia rasa yang confident, yang kokot apa yang dia dengar tu bukan betul. And sebelah dia memang isteri dia yang berbau masam lah. And then tiba-tiba si Syaril dengar tapak kaki orang berjalan tau. And jantung si Syaril ni lagi berdebar lah cerita dia. Sebab apa? Dia terasa seperti ada orang duduk atas katil and lepas tu baring semula dekat atas bantal tadi. Dan lepas tu si Syaril dengan confident ni, dia rasa, kali ni aku nak berpaling, aku nak tengok siapa ada kat belakang aku. So Syaril pun dengan beraninya berpaling and pandang, rupa-rupanya isteri dia berada di tepinya. Tapi kali ni apa yang berbeza is that tak ada pula bau masam ataupun bau busuk, dia bau wangi je. Dan terus si Syaril tepuk isteri dia, nak tanya boleh? Dan si Fira cakap, apa dia? Dan si Syaril pun tanyalah kepada si Fira, awak tadi pergi tandas ke? Dan si Fira cakap, pergi tandas, sakit perut, tak tahulah, mungkin makan tadi kot. Terus Syaril time tu tak tahu nak cakap apa, dia nak menjerit pun ada, dia nak macam-macam lah. Tapi dia disebabkan dia tak nak takutkan isteri dia, si Syaril hanya decide untuk berdiamkan diri. Dan lepas tu berpaling semula lah. Bermacam-macam benda yang bermain di fikiran Syaril pada waktu tu tau. Sebab apa? Dia dah terbayangkan banyak benda tau. Apa yang dia peluk tadi, and siapa yang berada di sebelah dia tadi tau. And berbau macam, kali ni memang dia nak kata bukan bau masam lagi, tapi lebih kepada bau bangkai tau. Bau dia yang memang tak menyenangkan langsung tau. So si Syaril ni berfikir kemungkinan dia mengigau ke ataupun mimpi buruk ke apa. So Syaril malah nak fikir panjang, si Syaril pun masuk tidur semula.
And dalam lebih kurang pukul 1 ataupun pukul 2 pagi macam tu, kedengaran anak bongsu si Syaril ni menangis, menjerit-jerit tau. Macam teruk, macam kena seksa macam tu. Syaril terus bangun bersama dengan Fira, terkejut sebab dia risaukan satu benda. Takutkan anak kecil diorang ni terjatuh katil ke apa. Tapi si Syaril dah tahu memang impossible untuk anak dia jatuh sebab dia dah sediakan benda-benda ataupun orang kata pelindung lah untuk supaya anak kecil dia tak jatuh tau. So apabila Syaril masuk dalam bilik, obviously memang dalam otak dia fikir yang kemungkinan besar anak bongsu dia dah jatuh katil. And bila dia masuk, Alhamdulillah anak kecil dia tak jatuh katil, tapi hanya duduk di atas katil sedang menangis-nangis tau. And apa yang pelik is that anak kecil si Syaril ni asyik menangis memandang ke satu penjuru di dalam bilik tu tau. And pada waktu yang sama, anak sulung si Syaril ni pun berjagalah, tapi anak sulung si Syaril ni tak bercakap apa-apa, hanya pandang dekat sudut yang sama di mana anak bongsu si Syaril ni duk pandang kat tempat tu, duk menangis non-stop tau. So si isteri si Syaril ni, si Fira ni, dukunglah anak bongsu si Syaril ni cuba menenangkan budak tu tau. And then si Syaril pada waktu yang sama duduk di sebelah anak sulung dia and tanyalah, "Abang, kenapa ni bang? Kenapa adik menangis macam tu kan? Abang buat apa? Abang tertendang ke apa ke?" Lalu anak sulung si Syaril ni bagi tahu satu benda yang tak logik bagi Syaril tau. Anak sulung si Syaril ni cakap ada seorang makcik yang berada di dalam bilik di penjuru dinding tu tau. Syaril bila dia dengar benda tu, dia dah meremang semacam tau. Tapi apabila dia pandang dekat penjuru tu, dekat atas lantai tu, yang dia tanyalah anak sulung dia, "Abang nampak kat mana? Dekat bawah tu ke apa?" Dan anak sulung si Syaril cakap, "Tak ayah, tu dekat atas tu, tengah pandang dekat boboy dengan adik boboy." And time tu Syaril pun pandanglah atas. So obviously mata si Syaril ni tak nampak apa-apa tau. Hanyalah dinding biasa. Namun anak sulung si Syaril ni sampailah dia dah habis cerita tu, dia still pandang penjuru tu tau. And Syaril pada waktu tu dia terus berdiri, dia hanya menundukkan kepala and just cakap, "Aku ni datang sini untuk rehatkan badan, untuk tidur, and aku minta janganlah kacau anak-anak aku kan. Aku just minta tu je lah. Aku minta maaf lah kalau aku terganggu ke apa, tapi yelah janganlah ganggu." So pada waktu yang sama juga Syaril ni pun bacalah doa pelindung everything orang dalam bilik and start lah pergi ke penjuru-penjuru bilik tu and start melaungkan azan. So pada ketikanya semuanya nampak seperti kembali normal tau. Anak bongsu si Syaril ni pun dah berhenti menangis dan masuk tidur, and anak sulung dia pun sama juga masuk tidur dah. Tapi benda tu tak habis kat situ Mat. Sebab apa? Mengikut cerita, seolah-olah makhluk yang berada di dalam rumah tu seperti marah dengan apa yang telah Syaril lakukan. Sebab apa? Lepas Fira dah letakkan anak bongsu dia masuk tidur, so Fira dan juga Syaril pun menujulah ke katil dorang untuk tidur. Apa yang epic is that apabila diorang pergi ke katil diorang nampak seolah-olah katil diorang berlumuran dengan liquid ataupun dengan cecair yang berwarna hitam dan berbau busuk tau. Tak tahu sama ada benda tu air loji ke atau apa ke, tapi memang bau dia tak tahan tau. Terus Fira dan juga si Syaril ni pergi dekat balcony. Fira tanya dekat Syaril, "Bang, apa benda ni bang? Apa yang tengah berlaku ni?" Syaril pada time tu dia tak tahu nak cakap apa tau. Sebab dia buntu tau. And dia tak bagi tahu apa yang dia telah alami and apa yang dia dah dengar dekat anak sulung dia. Gangguan yang terkena oleh dua orang anak dia semasa berada dalam bilik tu. Sebab apa? Kalau dia tahu yang isteri ni dah dengar benda ni, automatically isteri dia akan lagi mengelabah lah. Si Syaril lepas dah keluar, tengok si Syaril hanya bacakan doa dan semua benda tu, and baca beberapa surah-surah daripada petikan ayat Al-Quran semua. Dan apabila si Syaril masuk, alangkah terkejutnya mereka berdua apabila diorang nampak katil yang tadi berlumuran dengan cecair yang hitam tu terus tak ada. Hanyalah kain putih yang sama seperti mana diorang masuk tidur tadi tau. Dan Fira pada time tu rasa tak senang hati untuk tidur di atas katil tu. Dan Syaril cakap, tak apa, tak ada apa-apa. Mungkin kita ni letih sangat ni, dah pukul berapa? Dah pukul 2, dekat pukul 2 dah ni. Mungkin mainan mata. Fira pun dah sakit hati. Abang ni dari tadi mainan mata. Kan saya nampak lah, apa saya tahulah apa awak nak saya nampak. Dan saya tahu pun abang pun nampak benda yang sama. Dan Syaril just hanya terdiam lah sebab dia dah tahu dah isteri dia dah tengah tension dah tu. So tengah diorang ni berbeta semua benda tu, tiba-tiba diorang terdengar seperti ada sesuatu yang jatuh daripada kawasan dapur tau.
Si Syaril ni pun terus pergi ke situ, and just nak bagi tahu kawasan unit diorang time tu hanyalah ada lampu oren tu tau. Si Syaril ni tak on lampu. Kalau Shadows dah on semua lampu dah mat, tak adanya lampu oren je, and semua sesidap sampai keluar lampu on. So Syaril pun pergi ke dapur, and dia nampak semua barang-barang yang dia letak kat dapur semua berada di atas lantai tau. And terus lepas tu dia kedengaran isteri dia memanggil si Syaril ni tau. Abang, sini kejap. Lalu Syaril pun bergegas dari dapur, pergilah ke bilik diorang. And apabila si Syaril sampai ke bilik, apa yang dia nampak, segala kain baju semua yang berada di dalam beg semuanya telah dikeluarkan bersepah di atas lantai tau. Time tu Fira dan juga Syaril dah memang tahu ada gangguan yang sedang berlaku di dalam bilik ni tau. So Syaril time tu dah buntu, tak tahu nak fikir apa, sama ada nak continue stay ataupun terus keluar daripada unit ataupun daripada apartment tu tau. Tapi dipikirkan sekarang dah dekat pukul 2.30, dekat pukul 3 macam tu, kan, nak keluar lewat malam dengan budak-budak kecil still tidur lagi. Dan Fira pada waktu tu dah rasa tak senang hati, and cakap lah, apa yang abang fikirkan lagi? Kenapa kita nak kena stay lagi dalam rumah ni? Kita keluar je lah bang, tak selamat lah untuk budak-budak. Syaril pun fikir, aku bukan fikir pasal benda tu je. Aku pun terfikir ke sama ada nak keluar ataupun nak stay dalam rumah ni. Tapi kalau kita keluar, nak pergi mana? Dah pukul berapa dah ni? Kalau nak drive balik KL, jauh perjalanan kan. So Fira pun terdetik dalam minda dia pun, dalam otak dia macam, betul lah apa si Syaril ni kata. Perjalanan daripada Bukit Merah nak sampai dekat KL ambil masa dalam 3 ke 4 jam macam tu. Depend pada kelajuan lah juga kan. So si Fira cakap, tak pun kita cari bilik lain kot, bilik hotel lain ke apa ke kan. Syaril cakap, sekarang ni dah pukul berapa, mana ada hotel lain buka, ini bukan 24 hours macam 7-Eleven. So si Syaril pun cakap, okay, macam ni lah, kalau kata berlaku satu lagi gangguan yang which Syaril kepada waktu tu macam confident yang takkan berlaku dah, kalau berlaku lagi, kita keluar daripada rumah ni. Abang cakap, betul, jujur, kita keluar daripada rumah ni. So Fira pun setuju dengan apa cadangan yang diberikan oleh Syaril, and diorang pun pergi kat katil and terus masuk tidur lah. Tapi tidur diorang tak sampai sejam macam tu pun, hanya berapa minit macam tu tau. Sebab apa? Tengah diorang berada dalam selimut, si Syaril ni pun tengah sedap peluk bantal dia, and seeloknya diorang berdua nak masuk tidur, tiba-tiba selimut diorang ditarik macam macam tu, one shot tau. And terus si Fira ni menjerit, and pada waktu yang sama anak-anak si Syaril dan juga si Fira ni dah start melalak sekali lagi tau. Kali ni bukan anak bongsu dia saja, tapi anak sulung dia juga tau. Terus Syaril bergegas ke bilik and tanya anak sulung dia apa yang dah berlaku. And kata anak sulung dia, makcik yang sama yang berada dalam bilik tadi tu dah start mengganggu dan seperti menari-nari dalam bilik tu. Tarian yang amat menyeramkan. Itulah apa yang digambarkan oleh anak sulung si Syaril ni. And terus Fira pada waktu tu cakap, bang, abang dah cakap tadi kan, kalau terkena gangguan lagi sekali ni, kita keluar dari rumah ni. And terus Syaril on semua lampu dalam rumah. Sebab tadi kan Shadow bagi tahu kan, lampu dalam rumah kebanyakan tutup, tinggal lampu-lampu oren. So apabila dia on lampu, barulah dia nampak segala benda yang berada dalam rumah tu. Dinding-dinding semua nampak seperti dalam keadaan yang kotor tau. Seperti macam ada lendir, ada cecair macam tu tau. Syaril tak tahu itu hanyalah mainan mata dia ataupun itu memang realiti apa yang dia nampak tau. So Syaril dan juga Fira ni pun cepat-cepat kemas barang diorang and terus angkat anak-anak diorang, ambil semua barang and terus keluar daripada bilik tu tau. Syaril tak sempat nak call tuan empunya rumah tu. Apa yang Syaril buat is that Syaril ni tulis satu surat, balut bersama dengan kunci rumah tu, and sebelum nak keluar, pas kunci tu dekat salah satu security yang berjaga dekat kawasan tu. Security tu pun tanya, bang, kenapa balik? Kenapa tiba-tiba check out time-time macam ni bang? Tak boleh bang. Syaril terus cakap, aku dah tak nak duduk dalam rumah tu. Aku tak tahu tuan kau bela apa dalam rumah tu, tapi aku memang tak nak dah macam-macam gangguan dah. Anak aku risau dengan kedua anak aku semua, and dengan isteri aku. So aku nak keluar dari rumah ni. And lepas Syaril masuk kereta, terus Syaril call tuan yang punya rumah tu, and ambil masa lama lah sebab tuan punya rumah pun tidur kan. And lepas tu tuan punya rumah tu pun call lah Syaril dengan memaki hamun lah, marah semua benda tu, bagi tahu yang tuan rumah tu yang bilik ataupun unit yang telah disewakan kepada Syaril dan keluarganya mempunyai gangguan yang bermacam-macam lah.
So Syahril pun cakap dah, dia lepas dah settle keluar, terus mereka memulakan perjalanan pulang ke Kuala Lumpur. So Syahril pada waktu tu lepas diorang dah semua dah pulang, everything on, Alhamdulillah tak ada apa-apa gangguan sepanjang perjalanan diorang balik. Diorang pun tiba ke rumah selamat. And Syahril sampai ke hari ni macam tak percaya dengan apa yang telah berlaku kat atas diri dia tau. Syahril adalah pernah berkongsikan kisah-kisah ni dengan rakan-rakan dia. And ada rakan-rakan si Syahril ni cakap apartmen yang terletak dekat Bukit Merah, Suria apartmen yang terletak dekat Bukit Merah tu memang keras sikit tau. Tapi in the end, tempat tu bagi Shadows lah, bagi Shadows, semua tempat ada makhluk-makhluk ni kan. Tapi dari segi level gangguan tu, tu different lah. So macam apartment ni, bukan nak kata tak ada orang. Hari ataupun bulan yang diorang pergi tu, memang tak ada orang, memang tak ada cuti, tak ada apa tau. So memang apartment tu nampak seperti kosong. Tapi tak adalah nak kata kosong sangat. Ada juga resident yang stay dekat situ. Tapi memang nampak menyeramkan tau. So bila time hari cuti everything, ramai je orang. Tapi tak tahulah level gangguan tu macam mana kan. So bagi Syahril dan keluarga dia, diorang ni memang tak bernasib baik lah sebab terkena gangguan yang macam tu tau. Alright, and Shadows pun ada jugalah terbaca dekat review-review kan, ada yang komen tingkat 8 yang boleh dikatakan bilik-bilik yang banyak berlakunya insiden-insiden yang menyeramkan tau. So kepada semua geng bayang, kalau rasa nak cuti dekat Suria apartmen yang terletak kat Bukit Merah ni, korang boleh lah try kan. Mana tahu korang pun bernasib baik kan, terkena gangguan-gangguan macam tu kan. Tapi in the end, sebelum Shadows tamatkan kisah kita pada hari ini, Shadows nak pertekankan, anggaplah kisah ni sebagai satu kisah yang dialami oleh Syahril. Alright, tak semua orang semestinya pergi kat situ akan berlaku gangguan. Mungkin ada bilik yang okey, tak ada apa-apa pun. Tapi Syahril ni cuma kurang bernasib baik, sebab itulah terkena gangguan tu. Alright, sebab ada je Shadows tengok, macam Shadows cakap tadi lah, bila time cuti sekolah ke apa, tempat tu ramai je orang, bukan tak ada orang. Penuh juga swimming pool area, penuh juga area swimming pool semua benda tu. Tapi yelah, benda nak jadi kan, gangguan boleh jadi kat mana-mana man. Even kalau hotel 5 star sekalipun kan, segempak mana pun, benda kalau nak jadi kat situ tau. So janganlah beranggapan yang kata bangunan ni seram lah, tak nak pergi lah, tak ada. And tak salah, kita try, just make sure that sebelum kita masuk, kita baca doa, buat apa yang patut. Kita sebagai umat Islam, bila masuk ada cara-cara dia. Okay, kita duduk dalam rumah yang mungkin dah lama kosong ke apa, so buatlah apa yang patut untuk lindungi diri kita dan juga anak-anak kita atau sesiapalah yang korang bergerak bercuti. Okay, so begitulah kisah atau pengalaman seram yang dialami oleh Syahril dan keluarganya. Alright game main semua, so begitulah kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini. Shadows harap korang semua terhibur, and sekiranya korang terhibur, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows channel. Alright, Shadows sedang dalam on the way ke road to 10k subscribers. So insyaAllah kalau ada rezeki tahun ni, kalau tak kita tunggulah tahun depan. Alright, support korang amat Shadows hargai. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. So seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum. Bye bye guys. Pew.